Kita mulai majlis kita pada malam ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وأدبا ليقربونا إليه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي ويا قيوم جعل الحزن إذا شئت سهلا. برحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama dapat kita berkumpul di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ganjaran dan kelebihan berada di dalam rumah Allah dan juga berada di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita, ahli keluarga kita, harta benda kita, dan Allah kurniakan keberkatan dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada api neraka dan masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita akan memulai bacaan satu kitab yang baru, yang mana kita ini membicarakan tentang satu tajuk yang penting dalam agama kita, yang salah satu daripada cabang daripada agama kita. Agama kita ni ulama kata dia ada terbahagi pada 3 cabang, 3 rukun yang besar. Yang pertama membicarakan tentang usuluddin, ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang kedua yang membicarakan tentang syariah ataupun hukum fiqh, hukum muamalah dengan manusia, sah batalnya ibadat kita, hukum fiqh. Yang kedua. Yang ketiga yang membicarakan tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu mendekatkan diri kepada Allah, ilmu memperbetulkan diri sendiri, ataupun dikata ilmu yang menyucikan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tak baik dan mengisinya dengan sifat-sifat yang baik. Jadi ilmu yang kita akan belajar malam ni adalah ilmu yang berkaitan dengan yang ketiga, ilmu tasawuf. Tasawuf ni mai pada perkataan safa, bersih. Ilmu nak bersih hati, bersih diri, dekat diri dengan Tuhan. Ilmu ni belajar mudah, belajar dia mudah, nak cerita pasal dia mudah, tapi nak amal dia payah. Nak amal dia makan tahun, dan amal dia boleh sampai mati pun tak selesai lagi.
Sampai mati kita tak selesai lagi nak beramal dengan ilmu ni. Sebab tu orang yang selalu suka mengaji ilmu ni orang tua-tua. Orang tua-tua. Mesti orang tua-tua ni dia banyak dah selesai dah perjalanan jiwa dia tu, banyak dah selesai, banyak dia lalui, banyak jiwa dia dah perbaiki. Jadi bila dia belajar ilmu ni sesuai, banyak benda dia baiki dah. Orang muda tak suka mengaji ilmu ni. Pasal ilmu ni dia nak kena perbaik banyak. Kan? Sabak dia nak kena perbaik banyak kan. Apa nama akhlak-akhlak yang lain, mulut dia kan, maksiat dia yang lain semua nak kena pelihara. Sebab tu orang muda kalau dengar bab ni, ni kena kat aku ni, kena kata kat aku ni. Kan? Orang tua dia dengar, dia dah perbetul dah ni, dia kata. Nampak? Jadi sebab tu ilmu ni mengaji memang senang cerita dalam kitab. Tapi nak amal dia makan masa seumur hidup. Bahkan kadang-kadang kita sendiri pun banyak tak selesai lagi benda ni. Kadang-kadang kita minggu ni dah selesai dah. Contoh bab marah, minggu ni dah tak marah kat siapa dah. Tutup minggu depan marah. Habis dah. Dah kena mula balik pula bab marah. Kan? Tak kira lah, kadang marah kat orang, kadang marah kat binatang pun dah. Kan? Marah kat kucing curi ikan. Kan? Contoh lah. Dan sebagainya. Jadi banyak ilmu tasawuf ni luas. Banyak benda yang kita kena tengok untuk diri kita sendiri. Sebab tu ilmu tasawuf ni mengaji untuk tengok diri sendiri. Tu perbetul diri sendiri. Tu ilmu tasawuf yang betul. Bukan ilmu tasawuf ni mengaji tapi nak tengok orang salah. Dia mengaji tapi dia nak tengok orang. Dia ni tak betul ni. Dia bukan nak tengok diri dia. Tu tak kena. Baik. Jadi ini adalah satu bahagian daripada ilmu tasawuf. Yang kitab yang kita bakal baca ni nama dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Ataupun terjemahan bahasa Melayunya, petunjuk jalan bagi orang yang nak menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ni sebenarnya tuan-tuan adalah syarah bagi kitab yang kita habis baca hari tu. Kitab itu kita baca apa? Bidayatul Hidayah. Tu pun berapa tahun berhabis. Nipis lah tu, kecil lah. Hak tu dia punya matan dia. Karangan siapa? Imam Ghazali rahimahullah. Hak ni, hak kita baca ni, syarah bagi dia. Ulama Melayu kita terjemah dalam bahasa Melayu adalah, dan dia rujuk beberapa kitab lagi tambahan dan mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca hari tu. Syarah bagi dia hak ni. Hidayatus Salikin nama dia. Jadi kita akan baca kitab ni insya-Allah, dan kita harapkan mudah-mudahan Allah kurniakan manfaat kepada kita. Ilmu yang kita baca ini kita boleh amal dengan dia, kita boleh berkatkan hidup kita dengan ilmu ini, dan juga kita beri manfaat itu kepada orang yang karang kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita dan beliau sehingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kitab ini yang ada pada tangan saya ni telah disemak, telah ditahqiq ataupun disunting dan disempurnakan oleh tuan guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Beliau telah pun meninggal dunia, tetapi mudah-mudahan manfaat ilmu dia. Banyak kitab-kitab dia karang permudahkan untuk masyarakat, untuk manusia. Dan dia selalu sebut macam itulah. Dia selalu katakan dia karang ni untuk permudahkan orang, bantu masyarakat faham ilmu agama tersebut. Baik. Jadi sebelum kita baca kitab ni tuan-tuan, kita baca sedikit muqaddimah muhaqqiq pengarang kitab ni. Saya rasa tak ramai yang ada lagi kitab ni sebab dia baru lagi. Kitab ni dulu tidak silapnya dicadang baca oleh dah dibaca dah ni di masjid ni, dicadang baca tapi tak habis. Tak apalah, insya-Allah nanti cari lagi lah. Kitab ni ada lagi di pasaran. Yang saya ada ni karangan tahqiq semakan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, cetakan Galeri Ilmu. Kitab ni sama je semua pun, tapi yang ni adalah disemak beberapa kali. Baik, kita baca sedikit berkenaan muqaddimah muhaqqiq.
muqaddimah daripada orang yang menyemak kitab ni, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita angkatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kitab ni mungkin tak ada dalam kitab-kitab yang tuan-tuan ada tu, yang muqaddimah ni. Sebab apa? Yang ni dia ada semakan. Jadi kita baca tengok semakan dia macam mana. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita angkatkan ke hadirat Allah dengan kemurahannya dan kelebihannya memudahkan hamba yang dhaif ini memberikan sedikit khidmat kepada kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Masalakil Muttaqin. Maksudnya yang lengkap, pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, atau maksud dia yang kedua, petunjuk bagi orang yang berjalan kepada Allah. Hidayatus Salikin tu maksudnya petunjuk bagi orang yang nak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini merupakan terjemahan Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kitab ni sebenarnya karangan siapa? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ini seorang ulama yang sangat alim tuan-tuan. Dah alim, karang kitab banyak. Lepas tu berjihad pada jalan Allah pula. Nanti kita akan baca sejarah hidup dia sikit. Baik. Dan kitab ni adalah ringkasan ataupun adalah terjemahan daripada kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca sebelum ni. Karangan Imam Ghazali rahimahullah dan ringkasan terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Kitab besar dia nama Ihya Ulumuddin. Karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ihya Ulumuddin tu besar tuan-tuan. Kalau kita Arab dia kata silap saya 4 jilid atau 5 jilid, 4 jilid tu. Kalau terjemah bahasa Melayu tebal, berapa belas jilid tu terjemah bahasa Melayu. Jenuh kalau kita nak baca tu, tak habis. Jadi Imam Ghazali ringkaskan. Jadi nama kitab dia Bidayatul Hidayah. Jadi Bidayatul Hidayah ni disyarahkan, jadi tebal sikit, nama dia Hidayatus Salikin. Baik. Pasal apa ulama buat macam tu? Sebab nak bagi kita mudah. Kalau kita nak baca hak tebal tu, pakai tak baca lah. Jadi baca hak nipis ni mudah sikit, kan? Pendek sikit, cepat kita dapat faham. Dan cepat kita dapat habis mengaji kitab tu. Baik. Sudah lama dia kata cita-cita untuk menerbitkan semula kitab ni dalam bentuk baharu, kata Syekh Fahmi Zamzam, yang mudah dibaca dan mudah difahami oleh para pembaca. Namun hasrat itu baru sekarang dapat diusahakan, alhamdulillah. Syekh Ahmad Fahmi ni masya-Allah hebat dia tuan-tuan. Banyak kitab dia permudahkan untuk kita. Dia susun bagi cantik-cantik, dia letakkan semakkan hadis dan sebagainya. Baguslah. Ini satu jasa dia kepada umat kita orang Melayu ni. Kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Masalil Muttaqin ini pada edisinya yang lama yang banyak beredar di Nusantara ini telah dicetak dalam beberapa edisi cetakan. Banyak cetakan dia. Ada Jawi, ada Rumi, ada beberapa cetakan. Ada edisi dalam bentuk huruf cetak dan tulisannya halus dan tak ada baris bagi teks Arabnya. Ada edisi tulisan tangan, ada. Dan tulisan besar dan teks Arabnya ada baris. Dan ada satu edisi yang hampir serupa dengan edisi yang kedua tadi. Di akhir semua edisi itu memuatkan kata pengantar dan puisi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fattani rahimahullah sebagai pentashihna yang pertama sekali. Orang yang pertama semak kitab ni siapa dia? Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fattani, dan dia muatkan syair ataupun kata pengantar puisi daripada syekh tersebut. Dan kesemua edisi itu mulanya dicetak di tanah Arab. Mula-mula kitab kita ni, kitab Jawi ni cetak di Arab, baik di Mesir ataupun di Mekah. Ada yang cetak di Mekah sendiri kitab ni. Hebatlah kita orang Jawi dulu ni, kita orang Melayu kita dulu hebat tuan-tuan. Ada kitab kita tuan-tuan cetak di Turki pun ada kitab Jawi ni. Ada nisrah tu, kitab tafsir Baydawi cetak di maktabah Sultan tu yang terakhir, pemerintah Khalifah Osmaniyah yang terakhir. Ada simpanan saya kitab Jawi cetak di Turki tuan-tuan pada zaman khalifah yang terakhir.
Baik, sebelum Mustafa Kamal Atatürk jatuhkan khalifah tu, jadi ada kat saya cetakan tafsir Baydawi. Jadi kita ulama Jawi ni hebat tuan-tuan, ada hubungan dengan orang Arab daripada dulu lagi, daripada dulu lama lagi. Dengan khalifah pun ada hubungan kita dulu. Baik, dan kemudian diulang-ulang cetak di beberapa tempat di sini di Nusantara ni, sama ada di Fatani, sama ada di Kedah, sama ada di Pulau Pinang ni, ataupun di Indonesia sana. Di antaranya dicetak di Al-Ma'arif Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ni dulu tempat cetak kitab tuan. Pulau Pinang ni negeri hebat, banyak ulama dulu, ada tempat cetak kitab sampai keluar ada lagi Al-Ma'arif ni. Dan di edisi dicetak oleh Al-Ma'arif Pinang inilah, Pulau Pinang inilah yang beredar, banyak beredar di tengah masyarakat kita dari dulu sampai sekarang. Walaupun banyak kalimahnya jatuh. Cetakan Ma'arif ni ada perkataan jatuh, ada silap cetak. Sejak dari awal penerbitannya lagi belum ada usaha yang memadai atau sempurna untuk mentahqiq, menyemaknya. Tahqiq maknanya semak atau sunting, perelok dia. Memang ada usaha besar daripada seorang ustaz yang bernama Ustaz Syamsuddin Siddiq pada tahun 1982-83 sebagai latihan ilmiah untuk memenuhi syarat keperluan ijazah sarjana muda kajian pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ada seorang ustaz ni nama Ustaz Syamsuddin, dibuat semakan ada, dan diterbitkan pada tahun 1400 Hijrah ataupun 1988 oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dalam huruf teks biasa. Dan juga ada usaha besar daripada pakar-pakar kitab Jawi Nusantara, Ustaz Wan Muhammad Saghir rahimahullah, meninggal dah. Dia ni banyak kumpul kitab-kitab lama, banyak tulis biografi ulama-ulama Jawi dulu. Dan ni ada sahabat kita, saya pun kenal dia dalam Facebook, tapi biasa jumpa dia sekali untuk silap. Dia nama betul dia saya tak ingat nama apa, tapi dalam Facebook nama dia Tengku Yusof tak silap. Dia ada tulis banyak kenaan ulama-ulama Jawi kita ni. Masya Allah, dia kumpul bagus, jasa dia hebat. Saya ada beli, ada satu naskah yang PDF. Masya Allah, bagus dia. Ni pun bentuk-bentuk orang yang banyak kumpul ulama noh. Ni antara dia Ustaz Wan Muhammad Saghir bin Abdullah ni, Wan Saghir Abdullah ni terkenal. Ini pada tahun 1416 Hijrah dan 1996 yang diterbitkan oleh Khazanah Fataniyah Kuala Lumpur. Namun usaha-usaha itu kelihatan masih perlu disempurnakan. Dia tengok tak lengkap lagi. Syekh Fahmi kata tak lengkap lagi, masih perlu disempurnakan. Maka dalam terbitan Khazanah Banjariyah, kemudian yang diterbit dalam Gerili Ilmu Sendirian Berhad ini kitab ni lah, disempurnakan lagi, ditambah lagi, diperbaiki lagi. Ini sepatutnya usaha kita semua tuan-tuan. Kita sebagai orang Islam, kita ada ulama kita yang karang kitab, patutnya kita sempurnakan, kita elokkan karangan kitab tersebut. Bukan mengkritik. Ada setengah orang dikritik, dia kata macam-macam. Kata kat karangan kitab Jawi ni tak bagus lah apa semua, tak patut kita macam tu. Patutnya kita sempurnakan. Kalau kita kata kitab tu ada benda yang tak kena, kita sempurnakan, kita bagi elok. Itu tujuannya. Itu baru orang yang mengaji. Baik, kami usahakan untuk menerbitkan semula kitab tersebut dalam bentuk yang lebih mudah difaham insya-Allah. Walaupun kami juga menyedari bahawa usaha ini masih perlu ditahqiq dan disempurnakan lagi. Syekh Fahmi kata walaupun kami dah buat dah, perlu ada orang lain pula yang bagi elok lagi. Dari sudut yang lain, kita melihat keberkatan kitab ini. Berkat kitab ni sebab dia terus dibaca di pondok-pondok, di surau-surau, di masjid sebagai teks bacaan orang ramai. Ini menunjukkan bahawa kitab ini diberi berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab keikhlasan pengarangnya. Di samping memang telah terbukti berkesan baik yang timbul bagi setiap orang yang mentelaahnya, yang mengaji dan mempelajarinya dengan niat mencari ilmu dan memberi manfaat untuk kita mengamalkannya. Kitab ni betul-betul berkat tuan-tuan, sangat berkat. Beratus tahun dah pengarang ni dah meninggal dunia, tapi banyak kita orang Melayu ni terkesan dengan kitab ni. Banyak sangat. Antara dia Syekh Abdul Samad Falimbani ni sebut dalam kitab ni perkara-perkara mengenai wirid pas sembahyang dan sebagainya. Hak tu beri kesan kita sampai hari ni duk wirid pas sembahyang, betul tak? Mana masjid pun di tanah Melayu ni wirid pas sembahyang. Bagus. Kesan daripada mengaji kitab ni.
Dia banyak mendidik masyarakat ni. Kitab ni bagus, berkat pengarang dia. Baik. Jadi kitab ini adalah sebahagian daripada kitab-kitab yang mengetengahkan pandangan ataupun pemikiran Imam Ghazali rahimahullah di rantau Nusantara. Melalui bacaan terhadap kitab ini dan kitab Sayrus Salikin. Sayrus Salikin pun karangan yang sama juga pengarang Syekh Abdul Samad. Dan kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Sayrus Salikin dan kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Masyarakat awam di Nusantara ini dapat memahami pemikiran Imam Al-Ghazali rahimahullah secara dekat sejak ratusan tahun yang lalu. Alhamdulillah, sejak 1964 Masihi, kitab Ihya Ulumuddin telah sempurna diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Tengku Haji Ismail Yaqub bagi memudahkan orang ramai memahami keseluruhan garis besar pemikiran Imam Ghazali rahimahullah. Dan mengikut Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab ni, mengatakan bahawa apa yang terkandung dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukin Masarikil Muttaqin ini adalah sebahagian daripada ilmu fardu ain yang diwajibkan ke atas sekalian mukallaf menuntutnya, atau dinamakan juga dengan ilmu yang bermanfaat. Dalam kitab muqaddimah kitab ni dia kata apa? Dan ilmu yang memberi manfaat itu adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala, iaitu ilmu yang disebut dalam kitab dalam Ihya Ulumuddin, ilmu yang tersebut dalam kitab Al-Arba'in fil Usuluddin, dan ilmu yang tersebut dalam Minhajul Abidin, dan ilmu yang tersebut dalam Bidayatul Hidayah, dan ilmu yang tersebut dalam Mukhtasar Ihya, dan hamba terjemahkan dalam kitab ini, dan ilmu tersebut dalam kitab Hidayatus Salikin yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya, kata Syekh Abdul Samad. Dan demikian lagi segala kitab ilmu tasawuf, semua itu iaitu ilmu yang memberi manfaat, kerana kitab-kitab tasawuf telah terkandung di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu yang fardu ain yang tiada daripada mengetahui akan ia oleh segala orang yang suluk, iaitu orang yang menjalani jalan akhirat, yang menyampaikan ke dalam syurga dan menyampaikan kepada ma'rifat Allah Ta'ala dengan mengetahui perkara-perkara yang membawa takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kata karangan, kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nanti kita akan baca dalam kitab ni. Baik. Panjang lagi tahqiq ni. Jadi saya ringkaskanlah. Jadi dalam kitab ni Syekh Abdul Samad daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah menterjemahkan selain daripada kitab ringkasan Ihya Ulumuddin yang bernama Bidayatul Hidayah yang dikarang dan diringkaskan sendiri oleh Imam Ghazali, beliau juga membuat tambahan-tambahan yang lain. Jadi dalam kitab Hidayatul Salikin ni, Syekh Abdul Samad dia bukan ambil daripada Bidayah saja, Bidayatul Hidayah, bahkan ditambah lagi daripada kitab-kitab yang lain. Sebahagiannya diambil daripada kitab karangan Imam Ghazali sendiri, dan juga daripada karangan dan perkataan awal guru beliau sendiri yang bernama Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani rahimahullah, yang meninggal dunia di Madinah Munawwarah pada tahun 1189 Hijrah, yang mengasaskan Tariqatus Samaniyah, cabang daripada tarikat Al-Qadariyah Khalwatiyah. Dan kelihatan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah terpengaruh dengan gurunya ini, sehingga beliau menyebutkan nama guru ini pada sebanyakan permulaan kitab-kitab dikarangnya, dan juga di bahagian akhirnya beliau menggelarkan gurunya ini dengan gelaran Al-Qutubur Rabbani wa Al-Arifu As-Samadani. Artinya wali kutub yang dibangsakan kepada ketuhanan dari seorang yang mengenal Tuhan, yang dapat dijadikan sandaran. Jadi Syekh Abdul Samad ni dia banyak tambahan dalam kitab-kitab ni. Baik, saya tak baca semua tahqiq ni, muqaddimah muhaqqiq ni, sebab panjang. Baik. Jadi ada banyaklah usaha-usaha yang dilakukan oleh
Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam mentahqiq kitab ni, antara dia tulis dengan tulisan Jawi mengikut kaedah tulisan Jawi. Menulis teks ni kembali dengan tulisan Jawi, kemudian dipindahkan pula kepada tulisan Rumi dalam edisi Rumi. Hak kita baca ni edisi Rumi, sebab meraihkan kemampuan generasi zaman sekarang ni yang ramai tak boleh baca kitab Jawi. Jadi kalau kita bawa kitab Jawi juga, sekali ada orang yang akhirnya mula-mula dia mai, tu akhirnya lama-lama dia tak mai kan. Pasal apa? Dia tengok tulisan Jawi tu mula nampak besar kecil lah, jadi kecil terus. Jadi kita buat mai hak Rumi. Jadi tuan-tuan nanti kalau nak cari hak ni, cari hak Rumi tak apa, mudahkan kita. Yang penting kita memahami ilmu tersebut dan membariskan teks Arab yang ada perkataan Arab, dia bariskan dan memberikan rujukan pada setiap nombor ayat Quran dan juga hadis, dan betulkan teks-teks hadis sekiranya ada, dan mentakhrijkan, menyatakan sumber hadis ni mai daripada mana. Dan kalau ada kalimah-kalimah perkataan yang perlu penerangan, maka Syekh Fahmi akan tambahkan penerangan ataupun dibuat nota kaki, dan memperbetulkan teks yang jatuh, dan buang perkataan yang tak perlu dan tambah perkataan yang moden, seperti perkataan bermula menunjukkan makna al-mubtada, iaitu kaedah i'rab bahasa Arab, dan tidak merubah sedikit pun daripada maksud perkataan muallif, dan membetulkan teks-teks Arab yang tertinggal, salah cetak dan sebagainya, yang dirujuk daripada sumber asal yang diambil daripada Imam Ghazali dan sebagainya. Dan takhrij hadis ni Syekh Ahmad Fahmi sebut, dikatanya sekiranya ada dalam Ihya, tetapi Al-Iraqi tiada mentakhrijkannya, ataupun beliau berkata contohnya lam ajid lahu aslan, iaitu maksud dia aku tak jumpa rujukan hadis ni, maka saya cuba cari dah dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, dan jika dijumpai dalam kitab ini, maka saya tandakan selepas takhrij itu perkataan Al-Ittihaf bersama dengan nombor juzuk dan muka suratnya sekali. Tengok betapa usahanya Syekh Ahmad Fahmi, dia cari, kalau tak ada dalam syarah Ihya Ulumuddin Al-Iraqi, dia cari dalam kitab lain lagi, supaya kita ni dapat juga ilmu ni, dan kita dapat rujuk balik hadis-hadis tersebut. Usahanya dia. Sebab kita ni ada orang komen, orang kata kitab ni hadis dia kadang-kadang tak boleh terima dan sebagainya, tak ada asal dan sebagainya, maka Syekh Ahmad Fahmi cari lagi bagi jumpa. Itu kata usahanya ulama kita. Walaupun demikian, dia kata muallif masih banyak menakalkan hadis-hadis yang tiada disebut dalam Ihya Ulumuddin, maka saya terpaksa mencarinya dalam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Imam Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan sebagainya, dan kitab-kitab lainlah seperti At-Taghrib wa Tarhib lil Munziri rahimahullah, dan Jami' As-Saghir lil Suyuti, dan Al-Maqasid Al-Hasanah lis Saqawi, dan Kashful Khafa lil Al-Juni rahimahullah, dan lain-lain lagi. Sebab banyak hadis-hadis dalam ni, hadis-hadis fadail, hadis cerita kelebihan amalan. Jadi sebab tu kita hadis besar-besar kadang-kadang kita tak jumpa, kadang-kadang cari-cari dan sebagainya. Sekiranya tidak juga, dia kata Syekh Ahmad Fahmi ni, kalau tak jumpa hadis-hadis berkenaan, dia kata saya akan tulis lam ajid lahu makhrajan ba'du, hadis ni belum lagi dijumpai perawinya, ataupun saya diam saja, dia tak tulis apa-apa, dia tak komen apa-apa, maknanya dia tak jumpa lah. Begitu. Baik. Dan sebahagian daripada hadis-hadis yang ada dalam kitab ini terpaksa dirujuk semula kepada kitab asalnya bagi memastikan bahawa nas ataupun teks hadis itu sesuai dengan asalnya. Ini disebabkan ada sebahagian kalimah-kalimah ataupun teksnya yang terjatuh, tertinggal ataupun tersilap dalam cetakan Hidayatus Salikin yang lama. Kadang cetakan tu cetakan lama, mungkin terjatuh, tertinggal dan sebagainya. Tambah dulu pula ada yang tulisan tangan. Tulisan tangan ni biasalah kadang-kadang tulis tersilap dan sebagainya. Tambah dulu pula kadang-kadang kitab dulu tulis pula dengan kertas lama, keput kan. Tu yang jadi hilang tu, setengah-setengah tulisan tu jatuh dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan biasa terlibat dengan benda-benda yang melibat bahan sejarah ni, macam tu lah. Kadang-kadang keput, kadang-kadang hilang, kadang-kadang anai-anai makan dan sebagainya, macam-macam jadilah.
Jadi sebab tu ulama ni tuan-tuan kerjasama mereka hebatlah. Mereka cari, mereka kaji, mereka betul balik. Allahu Akbar. Dia kata walaupun bagaimanapun saya tidak dapat mengatakan bahawa segala yang dilaksanakan ini sudah sampai kepada tingkat yang sempurna. Bahkan apa yang dikatakan di sini hanya sekurang-kurangnya dapat sedikit sebanyak saya bantu para pembaca untuk memudahkan jalan mereka memahami kitab yang sangat bernilai ini. Kitab ini sangat hebat. Berkat tuan-tuan. Ulama yang sekarang ni mati lama dah, meninggal lama dah beratus tahun dah, tetapi masih manfaat kitab dia sampai hari ini orang baca. Mungkinkah saya ataupun orang lain lagi nanti dapat meneruskan lagi usaha ini ke tingkat yang lebih sempurna dan lebih mantap pada satu masa yang akan datang? Mungkin boleh cari hadis-hadis itu dan sebagainya pembetulkan. Manusia adalah tempat segala kekurangan dan kesilapan, kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah. Mudah-mudahan Allah rahmati guru kita ini. Hanya Allah yang maha sempurna, maha suci daripada segala kekurangan. Bagi kita mendekatkan lagi kepada kedua-dua pengarang kitab ini, iaitu Imam Ghazali dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, maka di sini saya nekalkan riwayat hidup mereka berdua secara ringkas dan juga riwayat hidup muhaqqiq, iaitu Ustaz Fahmi sendiri dia tulis dalam kitab ni. Riwayat hidup dia sendiri. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hamba yang berhajat kepada anugerah Allah yang Maha Kaya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari Ad-Dadwi Al-Maliki, Khazanah Banjariah, Mahat Tarbiyah Islamiyah, Derang, Pokok Sena, Kedah, Darul Aman. Pada 23 Syawal 1434 Hijrah bersamaan 30 Ogos 2013. Jadi kitab ni disempurnakan. Baik. Jadi dalam kitab ni dia masukkan dua riwayat hidup Imam Ghazali dan juga Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, juga riwayat hidup diri dia sendiri. Baik. Riwayat hidup Imam Ghazali ni saya nak sentuh sikit-sikit je pasal kita dah baca dah dulu masa kita baca kitab Bidayatul Hidayah pada permulaan, dan juga masa penutup itu pun saya baca sikit tentang riwayat Imam Ghazali ni. Baik, kita baca sikit nah. Riwayat hidup Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, Hujjatul Islam, imam yang hebat, hujah bagi kita semua. Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah pemikir Islam yang ulung. Dia lahir pada 450 dan meninggal 505 Hijrah, iaitu lebih bersamaan 1058 Masihi dan meninggal pada 1111 Masihi. Tu dia lama noh. Lain ni 2022. Meninggal 1111. Dekat 1000 tahun. Imam Ghazali. Berkat ilmu dia sampai hari ini kita boleh kenal nama dia, kita boleh baca lagi kitab-kitab dia. Masya Allah. Tu dipanggil berkat. Benda yang banyak kebaikan orang dapat daripada dia. Nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama dia Muhammad, ayah dia Muhammad, tok wan dia pun Muhammad juga. Biasa orang Arab memang macam tu, selalu macam tu. Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dilahirkan di kampung Ghazlah di kawasan Tus, di sebuah daerah di utara Iran. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang miskin tapi kuat beragama. Oleh kerana orang tuanya meninggal ketika Imam Ghazali masih kecil, maka beliau terpaksa menghadapi bermacam kesusahan dan cubaan. Selalunya macam itulah tuan-tuan. Orang yang Allah selalu uji dia, banyak kebaikan Allah beri kat dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sebut apa? Barang siapa yang Allah timpakan dia kesusahan, man yuridillahu bihi khairan, maaf silap sikit sebutan hadis tu. Nabi sebut man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah nak kebaikan pada dia, Allah timpakan kesukaran pada dia. Sukar, Allah uji dia. Allah uji, maka Allah akan beri kebaikan pada dia. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, Allah sayang kat dia. Allah uji macam-macam Nabi kita. Begitu juga dengan Imam Ghazali rahimahullah. Kecil-kecil lagi Allah uji dengan ujian macam-macam. Sebab tu kadang-kadang kita rasa ujian tu memang memenatkan, memayahkan kita. Tapi kalau kita kenang, orang-orang dulu pun diuji. Nabi kita pun diuji dengan dahsyat sekali, dibaling batu dan sebagainya.
Sebab tu kalau kita pergi umrah tuan-tuan, kalau kita dapat mutawif yang bagus cerita kepada kita pengorbanan Nabi kita, pengorbanan sejarah sahabat-sahabat kita, baru kita rasa hargai Islam yang sampai ke kita. Betapa susahnya mereka bawa Islam ke kita, kita dapat dengan senang lenang, baru kita rasa penghargaan. Sedihnya bagaimana Nabi bersusah payah bawa Islam tu pada kita. Sebab tu tuan-tuan, ni iklan sikit lah. Kalau nak pergi umrah dengan saya bulan 12 ni, ada lagi, masih ada seat yang kosong lagi. Pi, sementara boleh kita pi. Jangan tangguh tuan-tuan, jangan tangguh. Sebab kita tak tahu bila masa lagi Allah nak jemput kita pi. Kan? Ada peluang kita pi, kita pi. Kita tak tahu bila pula nak tutup gua lagi. Itu dah tutup 2 tahun dah. Tak sangka-sangka tiba-tiba Allah tutup 2 tahun tak pergi pi. Allahu Akbar, rindu ni amat sangat. Jadi kalau kita ada peluang tuan-tuan, ada duit, jangan simpan tuan-tuan. Pi, tengok. Pilah mengalami sendiri bagaimana seronoknya, bagaimana nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Namun kata dia, kesusahan yang beliau alami ini dalam usaha mencari ilmu waktu kecil banyak memberikan pengalaman dan kehidupan beliau di masa tua. Nampak? Kerana susah dia tu, akhirnya dia berjaya. Selalunya macam itulah. Kalau tuan-tuan baca sejarah siapa-siapa yang susah, memang akhirnya dia berjaya. Tuan-tuan tahu yang buat menara punya jam di Mekah tu, menara jam besar tu kan, besar jam tu tuan-tuan. Kalau tak silap saya, jam tu besar dia boleh muat beberapa padang bola. Besarnya menara tu, besar semua. Yang design dia tu orang Malaysia. Masya Allah. Kalau baca sejarah hidup orang yang design tu, dia orang susah, memang orang susah. Tapi dia mengaji, ambil bidang-bidang yang tertentu, dan akhirnya pergi sampai Jerman. Dan akhirnya dia kerja dengan syarikat Jerman. Syarikat Jerman ni lah yang diambil oleh kerajaan Saudi untuk buat jam tu. Akhirnya dialah salah seorang arkitek yang dipilih untuk buat benda tu. Masya Allah, tabarakallah. Selalu macam tu lah. Baik. Dan pada permulaannya Imam Ghazali belajar dengan seorang syekh di kampung dia yang bernama Syekh Ahmad Ar-Rajzakani rahimahullah ta'ala. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Khurasan, berguru pula dengan Abu Nasr Ismaili rahimahullah, kemudian ke Naisabur, dan memberi penumpuan kepada pelajaran daripada Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Ni guru-guru yang terkenal, ulama-ulama terkenal. Imam Haramain ni terkenal. Dan kerana kesungguhan dan kepandaiannya, Imam Al-Haramain menggelarkannya sebagai Bahrul Mughdid, yang artinya lautan yang luas dan tiada bertepi. Kemudian Imam Haramain meninggal dunia, maka Imam Ghazali pergi ke Muskar bertemu dengan wazir, iaitu menteri Nizamul Mulk. Ini sebutan tak apa nak betul sikit, hidung dia tak apa nak ni. Yang sangat menaruh minat terhadap ilmu dan para ulama. Kemudian Wazir Nizamul Mulk mengetahui kebolehan Imam Ghazali rahimahullah, beliau terusnya melantik sebagai mahaguru di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Masa tu Imam Ghazali mencapai usia 34 tahun baru 34 tahun dah jadi guru dan alim besar pada umat Islam pada zaman tu. Baik. Kemudian saya tak bacalah kesemuanya, dan akhirnya Imam Ghazali rahimahullah pernah satu ketika meninggalkan Baghdad, dan dengan segala kekayaan pangkat dan penghormatan, dia alim besar di sana, tapi dia tinggalkan Baghdad, pergi ke Damaskus Syria dan beruzlah di sana lebih kurang 2 tahun, duduk sana 2 tahun. Di sana 2 tahun tu dia sembunyi daripada orang ramai. Dia, kalau tak salah saya, guru-guru saya di Dimash pernah cerita, Imam Ghazali masa duduk sana, dia hanya sebagai tukang tok siak masjid Umawi yang besar tu. Dia jadi tok siak kat situ. Tapi ada satu ketika tu orang boleh tahu, kata dia orang ulama, sebab bila satu syekh mengajak di masjid tu, syekh tu tulis, dia mengajak ada sikit kesalahan, Imam Ghazali tulis sedikit surat, bagi kat seorang budak, suruh bagi kat dia. Jadi bila syekh tu baca, ini ulama ni tegur aku ni, orang alim yang tegur aku ni, dia suruh budak tu cari siapa dia. Akhirnya dia bertunjuk kepada dia lu, tukang sapu yang
di masjid. Baru orang tahu kata dia Imam Ghazali. Sembahyang dia sembunyi, sembahyang dia beruzulah di situ, bukan dia duduk saja, dia karang buku. Jadi orang ulama ni bukan dia duduk saja, dia karang kitab. Jadi di situlah dia karang kitab Ihya Ulumuddin. Di tempat dia karang tu hari ni dia buat satu bilik perpustakaan kat situ. Hanya orang ternama yang boleh masuk ke situ. Di bilik tu. Bilik tu dia buat perpustakaan tempat Imam Ghazali duduk di Masjid Amawi tu besar. Masuk pintu masjid tu belah kiri. Bilik tu duduk belah kiri. Kalau tuan-tuan pi Masjid Amawi tu, kalau pi satu hari nanti nak pi Syria ke contoh Syria lah ni buka dah, boleh pi. Siapa nak pi boleh pi. Kalau siapa teringin nak pi boleh main jumpa saya. Saya ada, boleh dah sahabat-sahabat yang mana yang duduk pi sana kan. Hantar pelajar-pelajar Malaysia pun ada sana tadi. Jadi dia rakam elok lah abang dia. Siapa nak pi boleh. Jadi pi Masjid Amawi tu, masuk pintu utama dia, bilik tu duduk belah kiri. Masuk pintu utama tu ada bilik belah kiri. Bilik tu tak buka selalu. Hanya waktu-waktu tertentu dia buka. Kena jumpa orang tertentu baru dia buka. Di situ tak buka kat orang ramai. Tempat itulah Imam Ghazali menghabiskan mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Baik. Dan di sanalah beliau mula mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dan tempat yang dipilih Imam Ghazali beruzlah itu sampai sekarang masyhur dengan sebutan Zawiyah Ghazaliyah. Kalau misalnya tanya orang kat mana Zawiyah Ghazaliyah di Masjid Umawi itu, orang akan tunjuk tempat itulah. Sudut Imam Ghazali, iaitu di sudut belakang sebelah kanan masjid. Kalau kita berdiri depan masjid tu, memang dia duduk belah kanan. Berdiri depan tempat imam masjid tu, masjid tu besar. Kalau kita duduk tempat imam masjid tu, dia memang duduk belakang belah kanan, dekat pintu masuk dia tu. Kalau kita masuk ke pintu masuk dia tu, belah kiri. Pintu masuk dia ada banyak, tapi pintu masuk utama dia tu, pintu masuk utama dia yang berdepan dengan Suqul Hamidiyah. Nak cerita panjang. Baik. Kemudian barulah Imam Ghazali pulang ke kampungnya di Tus dan tinggal di sana 6 tahun, dan akhirnya diminta oleh Fakhrul Mulk, anak Nizamul Mulk, supaya mengajar di madrasah Nizamiyah yang ada di Naisabur. Dan oleh kerana Imam Ghazali memandang bahawa beliau bukan diciptakan untuk membimbing dirinya sendiri, tapi untuk membimbing orang ramai, maka beliau memenuhi panggilan Fakhrul Mulk tu dan mengajak balik. Pada tahun 500 Hijrah berlaku pembunuhan dan kacau bilau dalam negeri, maka Imam Ghazali memilih untuk pulang ke kampung asalnya dan mengasaskan sebuah madrasah di sana dan berhampiran dengan rumah dia, dan beliau mengajak itu dan akhirnya menghabiskan umurnya di situ dan mengaji di madrasah dia. Dan dia kemudian meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah, dan jenazahnya dikuburkan di Tabrantus. Itulah sedikit riwayat hidup Imam Ghazali rahimahullah. Dan ada Imam Ahmad menyebut dalam riwayatnya, mengatakan terbit fajar hari Isnin 14 Jamadil Akhir 505, saudaraku Imam Ghazali berwuduk dan terus solat subuh. Selepas solat beliau berkata, bawa sendiri kain kafan, bawa ke sini kain kafanku. Lalu beliau mengambil kain kafannya sambil berkata, aku bersedia untuk memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau menunjurkan kakinya menghadap kiblat, dan terus beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir bagi memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Masa nak meninggal pun dia macam tahu dah. Dia minta kain kafan dia. Lepas tu dia duduk atas kain kafan tu, suar kaki menghadap kiblat, meninggal kat situ. Masya Allah, tabarakallah. Selalunya ulama-ulama macam tu. Kalau tuan-tuan baca riwayat Imam Nawawi pun sama. Dekat nak meninggal dia tu, dia pergi ziarah semua guru-guru dia, yang mati, yang hidup. Kalau yang mati dia pergi ziarah di kubur, kalau hidup dia pergi ziarah hidup. Dan dia pergi ziarah tu dia salam semua, menangis, sedih sangat-sangat. Orang duk heran, apa Imam Nawawi ni, rupanya dia dekat nak meninggal dah. Imam Nawawi ni meninggal lagi muda, 40-an, 45 tak silap saya, 45 Imam Nawawi meninggal dah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ilmu dia sampai hari ni orang guna. Kitab dia hadis 40 tu. Baik. Kemudian kita baca berkenaan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab Hidayatus Salikin. Yang tadi Imam Ghazali yang karang kitab Bidayatul Hidayah. Kitab tu diterjemah dalam bahasa Jawi, nama dia Hidayatus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ni syekh yang dahsyat. Hebat tuan-tuan. Hebat ni. Syekh ni hebat sekali. Nanti kita akan baca sejarah dia. Ada banyak riwayat tentang sejarah dia. Jadi tidak tetap lah riwayat sejarah hidup dia ni, tak tetap. Kelahiran dia pun ada berbagai khilaf. Kematian dia pun ada beberapa khilaf ulama bercerita tentang kematian dia.
Dan ada satu perkara ajaib yang saya dengar, saya kita akan cerita. Baik, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani terkenal sebagai seorang ulama sufi yang agung di Nusantara dan seorang mujahid maksud dia pejuang yang berjihad pada jalan Allah, anti penjajah, yang menunjukkan kesungguhannya yang luar biasa dalam berjuang membela agama dan kesejahteraan tanah air. Dia bukan takat ulama sufi saja, tapi dia juga pejuang. Kalau dulu ada orang kata, oh, orang ulama sufi ni memang dia tak berjuang lah. Ulama sufi ni duduk masjid berzikir dia, beribadat dia. Tak sebenarnya. Ulama sufi kita di Nusantara tak. Dia ulama sufi, dia juga penentang, dia juga pejuang, dia juga yang menegakkan daulah Islamiah dan menegakkan perjuangan untuk menegakkan agama dan juga menegakkan kerajaan Islam. Para sejarawan tidak dapat memberikan satu kata putus mengenai riwayat hidup dan tarikh kelahiran. Maknanya khilaf para sejarah yang kaji tentang riwayat hidup dia, ada ulama kata macam ni, ada ulama kata macam ni, tak tetap. Jadi mana-mana pun boleh kata betul. Tentang kelahiran, kematian dan salah silah keturunan dia, hatta nama ayah dia pun ada khilaf ulama. Ada mengatakan bahawa nama beliau adalah Syekh Abdul Samad bin Faqih Husin bin Faqih Abdullah Al-Falimbani. Falimbani ni maksud dia Palembang lah, Indonesia. Ada mengatakan dia, saya kata macam dia keturunan Fatani tapi duduk di Palembang. Ada kata memang dia asal Palembang. Macam-macam. Sebab dia merantau kata. Dia mai sampai ke Kedah ni pun dia mai. Mengaji sampai Mekah. Tu orang dulu-dulu mengaji merata. Tadi kita baca Imam Ghazali pun pi mengaji merata. Ni Syekh Abdul Samad pun mengaji merata. Zaman dulu tuan-tuan, bukan senang macam kita. Kita lah ni nak pi mana beli tiket kapal terbang ya. Kan? Nak pi KL, naik kereta sat ya sampai. Baru ni saya pi Johor. Bawa kereta daripada pukul 6.30 petang, pukul 5 pagi sampai ke Batu Pahat tu. Bawa kereta. Sat ya. Depa dulu naik kuda lah, naik macam-macam. Baru sampai berhari-hari. Tu pun pi merata mengaji tuan-tuan. Tengok beza dengan kita. Betapa senangnya kita, betapa susahnya depa. Tapi masya-Allah tabarakallah, alimnya depa banyak lebih pada kita. Karang buku mereka masya-Allah banyak pada kita hari ini, kan? Kita hari ini buka YouTube pun boleh mengaji, kan? Tengok rakaman lagi, masya-Allah. Terima kasih sahabat kita ni, saudara Nazih, masya-Allah, daripada Majlis Ilmu, Majlis Ilmu Pulau Pinang. Terima kasih ni, berkat ilmu ni mudah-mudahan disampaikan seluruh alam. Mudahnya kita buka handphone boleh mengaji, tapi tak alim-alim. Mereka mengaji begitu susah, pergi merata, tapi alim, masya-Allah. Baik, ni satu pendapat. Menurut pendapat Ustaz Wan Muhammad Saghir dalam bukunya Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara, nama Syekh Abdul Samad ialah Syekh Abdul Jalil. Tadi mula nama Faqih Husin. Yang kedua, yang pendapat kedua ni kata nama ayah dia Syekh Abdul Jalil dan isterinya bernama Radin Ranti. Mengikut sanad salasilah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh guru kita Musnid Hijaz Al-Allamah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Ni Syekh besar ni, Syekh Yasin Al-Fadani ni ulama besar di Mekah dulu. Orang Padang, orang Indonesia tapi ulama besar di Mekah dulu. Ulama satu dunia pergi ambil hadis kat dia zaman tu. Sampai orang gelarkan dia sebagai Musnadul Asanid, tiang seri bagi sanad-sanad seluruh dunia. Ulama seluruh dunia mengaji dengan dia. Boleh cek balik ulama, anak murid dia satu dunia dah. Dan menurut sanad dan salah silah daripada Syekh Tuan Guru ni, Syekh Yasin Al-Isa Al-Fadani wafat pada 1410 Hijrah rahimahullah taala, bahawa nama beliau ialah Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil. Ini menurut daripada Syekh Yasin Fadani. Bagi kita, apa yang disebutkan dalam sanad adalah lebih jelas dan lebih kuat daripada catatan biasa, kerana sanad adalah silsilah riwayat yang dinukilkan secara bersambung dari guru ke guru, wallahu alam. Maksud dia
Kalau ikut Syekh Fahmi Zamzam, pendapat last sekali itulah yang lebih baik, lebih kuat. Baik. Melalui bahan-bahan yang dikumpul, terutama sekali berpandukan kitab kisah hasil penulisan Syekh Abdul Samad Al-Falibani sendiri, dapat dikatakan secara pasti bahawa perkataan Al-Falibani itu adalah perkataan yang mengiringi nama Syekh Abdul Samad itu. Jelas menunjukkan bahawa Syekh Abdul Samad berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Gelaran Falibani itu diambil dari nama tempat, iaitu Palembang, tempat Syekh Abdul Samad dilahirkan. Ustaz Yusuf Khalidi, pengarang riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari ni pun ulama terkenal juga, mengarang kitab juga. Kalau tak silap saya, kitab dia nama antara yang terkenal. Sabil Al-Muhtadin ke, tu silap, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni. Kalau tak salah saya lah. Minta maaf lah kalau silap. Baik, mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Falibani adalah sezaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada pandangan kata mereka ni sezaman. Syekh Abdul Samad dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni sezaman. Ulama alim belaka ni, kalau baca Sabil Al-Muhtadin, kitab tu kitab fiqh yang hebat sekali. Dia gabung banyak pandangan dalam mazhab Syafi'i yang hebat-hebat. Bagus kitab tu. Begitu juga dengan Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Rahman Misri dari Betawi, Jakarta. Maknanya mereka 4 orang ni ulama yang hebat zaman tu, semua sezaman mereka ni. Mengikut Ustaz Syamsuddin Siddiq, ada cerita orang tua-tua mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Falibani berketurunan Patani, dilahirkan di Palembang. Ini satu riwayat lagi. Katanya dia orang Patani asal, tapi lahir di Palembang. Ini boleh jadi tuan-tuan, zaman dulu pun, zaman lah pun ada. Ada sahabat saya tu, bapa orang Patani, mak orang Indonesia. Macam-macam ada. Lepas tu dia campur dua-dua lah. Dia duduk di Malaysia kan, gitu, macam-macam lah. Dari kecil Syekh Abdul Samad Al-Falibani dihantar oleh orang tuanya mengikut pengajian pondok di Fatani sebelum mengikut pengajian di Palembang, dan seterusnya menyambung pengajian di Mekah dan Madinah pada pertengahan kedua abad ke-18 Miladiyah atau abad ke-12 Hijriah. Ini menurut cerita Ustaz Syamsuddin Siddiq. Bidang pengajian Syekh Abdul Samad Al-Falibani ialah usuluddin, fiqh dan tasawuf. Dia ni kepakaran dia usuluddin, akidah, fiqh dan ilmu tasawuf. Ustaz Yusuf Khalidi juga menyebut selama berada di tanah Arab, mereka belajar dengan beberapa orang guru yang masyhur. Antaranya Syekh Athaillah rahimahullah ta'ala dengan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi rahimahullah ta'ala. Dalam bidang rohaniah, mereka menerima bai'at tarikat Sammaniyah dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Khalwati Al-Madani rahimahullah ta'ala. Kemudian tarikat ini telah diperkenalkan di kawasan Nusantara ini. Mengikut Ustaz Syamsuddin Siddiq, Syekh Abdul Samad Al-Falibani juga sempat hidup sezaman dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah dan Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari rahimahullah, pengarang kitab Ad-Durrun Nafis, dan ramai lagi tokoh ulama Nusantara yang hidup pada abad ke-18 Miladiyah. Sesudah belajar di Mekah, Syekh Abdul Samad kembali ke Nusantara bersama sahabat-sahabatnya, iaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Abdul Rahman Misri dan Syekh Abdul Wahab Bugis, anak seorang Raja Bugis yang digelar Sandreng Bunga Wariyah. Tu dia. Mereka ni sezaman, ngaji sekali, balik sekali. Apabila sampai di Jakarta, mereka balik sampai Jakarta, mereka berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing. Semua balik tempat masing-masing. Syekh Arsyad balik ke Banjar, dia orang Banjarmasin. Bunyi Banjari itu Banjarmasin lah. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun orang Banjarmasin. Syekh Nuruddin pun sama, Al-Banjari. Syekh Abdul Rahman Misri dan Syekh Abdul Wahab Bugis balik ke tempat masing-masing. Apabila sampai ke Jakarta, mereka pisah. Kecuali Syekh Abdul Wahab Bugis yang berangkat mengikut Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kerana beliau menikah dengan puteri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bernama Syarifah. Dia kahwin dengan anak
Syekh Abdul Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama apa nama? Syekh apa nama? Abdul Wahab Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis ni, depa ni ramai-ramai balik. Tapi Syekh Abdul Wahab Bugis ikut Syekh Muhammad Arsyad. Pasal apa? Dia jadi menantu, kahwin dengan anak dia. Dan mengikut Ustaz Abu Daudi, seorang zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengarang riwayat hidup beliau, ketibaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke negeri Banjar pada bulan Ramadan 1186 Hijrah bersamaan dengan Disember 1772 Masihi. Jadi tarikh itulah lebih kurang, tahun itulah lebih kurang mereka semua balik ke Indonesia. Menurut Ustaz Wahan Muhammad As-Saghir, dia ni orang yang terkenal lah dalam mengarang dan menghimpun biodata ulama-ulama Jawi. Dia tulis dalam Surat Abang dulu ni. Syekh Wan Muhammad Saghir ni, saya cukup cari dia punya artikel dia dalam Surat Abang. Suka baca sebab dia tulis tentang kitab-kitab Jawi, dia tulis tentang biografi ulama Jawi. Hebatnya ulama-ulama kita dulu ni. Dia tulis dia ni. Ketika Syekh jadi menurut Ustaz Wan Muhammad Saghir ni, dia kata ketika Syekh Abdul Samad Falimbani pulang ke Palembang, beliau mendapati Palembang dikuasai oleh Belanda. Oleh kerana perasaan bencinya kepada penjajah, beliau mengambil keputusan untuk berhijrah mula ke Mekah dengan perahu layarnya yang dibuat sendiri daripada kayu yang ditebangnya di hutan. Sikap ini jelas memperlihatkan keteguhan jiwa beliau yang ingin bertolak ansur dengan penjajah kafir yang memeras bangsanya. Jadi dia tak mau duduk dengan Belanda yang duk kacau negara dia. Akhirnya dia ambil keputusan untuk naik kapal dan balik ke Mekah. Macam tu. Ni semua tuan-tuan, sebab dia tak duduk sana, sebab dia balik Mekah, sebab Allah sebut dalam Quran tu. Kalau tuan-tuan faham ayat Quran, memang ayat Quran Allah Taala suruh kalau kita duduk satu bumi yang tempat tu memang kita tak boleh nak menjalankan Islam dengan sempurna, kita digalakkan berhijrah. Dan memang dalam Quran cerita benda tu. Baik, selama berada di Mekah, beliau dikatakan sentiasa mengikut perkembangan beberapa peperangan di Nusantara antara orang Islam dengan penjajah kafir, dan juga antara orang Islam dengan orang Siam Buddha di Fatani dan sekitarnya, termasuk Singgora dan Ligor. Selepas beliau menyusun kitabnya bernama Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadali'il Jihad wa Karamatil Mujahidin fi Sabilillah, yang bermaksud nasihat untuk kaum muslimin dan peringatan untuk orang beriman tentang kelebihan-kelebihan berjuang dan kemuliaan para mujahidin di jalan Allah. Lepas habis tulis kitab ni, maka beliau membulatkan tekad dia untuk bantu umat Islam di Fatani. Dia balik Nusantara ni kita lah, Indonesia, Malaysia, Fatani, Nusantara, cakap Melayu semua. Jadi dia balik di Malaysia, dia main di Nusantara ni, dia nak bantu orang Fatani. Lebih-lebih lagi teman karibnya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang berada di Fatani. Masa tu Fatani tengah teruk, kena dengan Siam, teruk sangat. Maka akhirnya Syekh Abdul Samad berlayar ke Fatani, tapi ketibaan beliau agak lambat. Pasukan pertahanan Fatani telah hampir kalah berhadapan dengan keganasan Siam. Sementara itu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dan pengikut-pengikutnya telah mengundurkan diri ke Pulau Duyung, Terengganu, untuk menyusun semula langkah perjuangan. Pertahanan petani akhirnya menjadi lemah dan Siam menakluki Fatani. Petani kalah dalam satu. Syekh Abdul Samad kemudiannya dikatakan berkhaluat mengasingkan diri untuk beribadah di sadah sebuah masjid di Ligor. Kabar lain pula mengatakan beliau berkhaluat di Masjid Krisik. Ini semua kawasan petani. Ligor, Krisik ni petani. Para pengikut tasawuf percaya di sana Syekh Abdul Samad menghilangkan diri. Ini satu pandangan lah, kata dia menghilangkan diri. Tak ada. Pada saya Syekh Abdul Samad tak ada hilangkan diri. Ada riwayat mengatakan dia meninggal dan dikuburkan. Ada cerita lain. Tetapi banyak di kalangan yang percaya bahawa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mati syahid dibunuh Siam musuh Islam. Terdapat perbezaan pendapat dalam menentukan tahun kematian dia. Ini sebab kematian dia pun ada persenggahan pendapat ulama. Ada mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 1203 Hijrah, iaitu 1789 Masihi. 1700 dulu lama dah. Kita sedang-sedang pun dah ni dah 2002 dah. No. Lama dah, lebih kurang kat 300 tahun dah. Lama dah, 200 lebih.
Tetapi pendapat ini disanggah kerana tahun itu dikatakan tahun beliau menamatkan karangan kitab Sirus Salikin. Ini kitab dia yang masyhur juga, Sirus Salikin, lagi tebal pada ni, lagi bagus, lagi banyak pandangan ulama, lagi banyak cerita-cerita pasal Nabi dan sebagainya. Cerita-cerita banyaklah, hebatlah. Sirus Salikin ni pun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ada buat tahqiq, saya makan 2 jilid tak silap saya. Juzuk yang keempat di negeri Taif. Jadi kalau ikutnya tarikh tersebut, ada orang ulama sanggah kata sebab apa? Dia masih mengarang kitab tu lagi, tarikh tu maksudnya dia hidup lagi lah, dan hanya boleh dikatakan bahawa meninggal dunia selepas pada tarikh itu, bukan mesti pada tarikh tersebut. Ada yang mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad meninggal dunia sebagai syahid dalam peperangan Kedah melawan Siam dalam satu siri peperangan yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Sa'ad dalam bulan Muharram 1244 bersamaan dengan Julai 1828. Ini disebutkan dalam At-Tarikh As-Salasilah dari Kedah karangan Muhammad Hasan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad. Lihat halaman 150, cetakan pertama, Dewan Bahasa Pustaka Kuala Lumpur. Yang ni pendapat ni saya agak setujulah. Saya setuju pendapat ni. Mengatakan bahawa dia meninggal dunia dalam peperangan ketika Kedah melawan Siam. Masa tu. Memang masa tu Kedah lawan dengan Siam. Panjang cerita kalau cerita Kedah lawan Siam ni. Sampai Perlis dapat kat Siam kan. Perlis tu asal Kedah punya, dapat kat Siam. Tu Siam bagi balik, bagi kepada Syekh Al-Jamalul Lail tu, yang jadi Sultan Perlis keturunan ni bawah. Jamalul Lail tu ulama tu dulu. Jamalul Lail tu maksud dia keindahan malam, dia suka mengikut malam semayang. Cerita dia panjang cerita ni, tak habis. Baik, jadi Kedah dulu memang teruk kena dengan Siam. Jadi Syekh Abdul Samad ni antara orang yang bantu, menurut pandangan dalam kitab ni lah, dalam kitab Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Dalam perkembangan terakhir berdasarkan beberapa kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang diadakan di Al-Ustaz Kedah pada tahun 2002, lebih kurang 23 Syawal 1423 Hijrah bersamaan 30 Disember 2002, disebutkan dalam kertas kerja yang dibentangkan di Al-Ustaz tu, disebut macam mana? Menurut ahli sejarah Kedah, Datuk Wan Syamsuddin bin Muhammad Yusuf, dalam kertas kerjanya yang berjudul Periwayatan Syekh Abdul Samad Al-Filimbani dan sumbangannya dalam peperangan menentang Siam di Kedah. Ada sejarah dia di Kedah. Maknanya dahsyat Syekh ni. Bukan takat mengarang kitab je, dia sampai perang dengan Patani, perang ikut dengan Patani, perang dengan Kedah. Oh, dahsyat ni. Memang hebat. Beliau menyebutkan ada pendapat mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad meninggal dunia selepas tahun 1246 Hijrah bersamaan dengan 1830 Masihi, kerana didapati ada artifak sejarah berupa sehelai bendera berwarna merah jingga yang bertulis syair Arab yang disebut kemenangan Kedah ke atas Siam pada tahun tersebut. Dia tulis dalam bahasa Arab dalam satu bendera. Orang yang boleh tulis dalam bahasa Arab satu syair Arab bukan orang calang-calang. Maknanya dia memang mengaji di tanah Arab. Ada ramai yang di kalangan ahli sejarah berpendapat bahawa syair itu adalah hasil karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia yang tulis. Sebab di syair itu tak ada tulis siapa, tak ada tulis nama pengarang. Tapi menurut catatan sejarah, menurut pandangan-pandangan orang, dia yang tulis. Sebab dia memang mahir dalam bahasa Arab. Sebab tu dia boleh terjemah kitab Arab dalam bahasa Melayu. Dia memang hebat. Baik. Jadi menurut Ustaz Haji Ismail bin Ishaq Banjasmit Al-Fatani, Ketua Bahagian Sejarah dan Pusat Pemulihan Seni Budaya Tempatan dalam sekitar wilayah Fatani Darussalam, dalam kertas kerjanya yang dibentangkan dalam seminar tersebut, bahawa kubur Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah telah ditemukan oleh pengkaji sejarah Patani pada tahun 1994 Masihi di kawasan perkuburan Bantrak, Mukim Cenuk, daerah Cenak, wilayah Singgora atau Songkla. Songkla tak jauh daripada Kedah. Memang ada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya yang pernah mereka pergi ziarah kubur tu. Kubur tu duduk dalam satu kampung tu dekat Kebun Getah ya. Kubur Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tu. Baik. Dan dikatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ditangkap oleh tentera Siam pada tahun 1823 Masihi ataupun 1239 Hijrah dan dibunuh secara pancung lehernya dan kepalanya dibawa ke Bangkok untuk menjadi petanda kemenangan tentera Siam.
Jadi yang ditanam di kuburan Bantrap hanyalah badannya. Yang ni ada satu ustaz tu saya lupa, depa viral dia punya video dia. Kalau ada nanti saya cuba kongsi tengok dalam handphone saya. Ustaz tu dia cerita, dia kata kepala Syekh Abdul Samad ni diminta oleh Raja Siam sebab Kedah bisa menang dengan tentera Siam kerana Syekh Abdul Samad ni. Jadi tentera Siam takut dengan Syekh Abdul Samad ni, takut sungguh-sungguh. Sampai raja kata kalau dia mati, hampa bunuh dia, potong kepala dia, bawa pergi Bangkok. Takut ke dia? Nak pasti sungguh kata dia mati, potong, so minta kepala dia. Dan dikatakan kepala dia ni masih ada di muzium Diraja Bangkok, masih dalam keadaan utuh dan elok. Sebab orang mati syahid ni tuan-tuan, bumi takkan musnahkan jasad dia, memang dia elok. Maka ustaz ni kata, untuk memastikan betul tak betul kepala tu ada di muzium Bangkok. Muzium Bangkok ni siapa pun tak boleh masuk tuan-tuan, hanya orang-orang ternama saja. Macam Malaysia ni, kerajaan Malaysia, raja yang boleh masuk, ataupun Perdana Menteri yang boleh masuk muzium tu. Orang kenamaan yang boleh masuk muzium Diraja Thailand tu, orang Malaysia tak boleh masuk. Jadi nak memastikan benda tu, ustaz yang cerita tu dia pergi jumpa Tun Mahathir Mohamad. Dia tanya Tun, ada tak masa pergi muzium tu jumpa satu kepala orang pakai serban? Dia kata ada. Ajaib, dia kata. Ajaib. Kepala hak pakai serban tu janggut. Janggut ni kadang-kadang duk jatuh, darah duk nitik lagi. Kepala tu dah meninggal beberapa ratus tahun tu, kepala duk elok. Ajaib, dia kata. Ajaib, pelik, ajaib. Kepala tu duk elok. Kalau ratus tahun ni tuan-tuan faham lah, mesti dah jadi macam Firaun dah kan. Dia hancur ataupun dia jadi tengkorak lah kan, ada apa kan. Tapi kepala tu duk elok. Ni abang tu orang mati syahid kan. Gitu. Ini menurut ustaz tu lah. Dia tanya Tun Mahathir sendiri. Tun Mahathir masih hidup lagi. Jadi kalau tuan-tuan jumpa, pergi tanya tengok. Kan, mana tahu kan, kot dia nak cerita kan. Wallahu alam. Saya tak tahulah. Sebab saya tak pernah tengok. Jadi benda ni kita dapat daripada riwayat ustaz tu, saya lupa nama dia, tapi ada dalam video. Kalau tuan-tuan Google dalam YouTube mungkin ada kan. Ustaz Ustaz Luqman Haji, dia tu. Di sini dia cerita. Betul. Nampak video tu nampak macam masjid ni. Tapi tak berani kata kan. Boleh jadi insya-Allah. Jadi ada pula pendapat mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad rahimahullah ditikam ataupun dipancung, maka pedang tak dapat menembusi jasad beliau. Tikam tak tembus. Akhirnya beliau disulur dengan besi tajam di punggung sehingga mati syahid. Setelah itu dah dia mati baru boleh pancung kepala dia. Masa dia hidup tak boleh tembus badan dia. Dia pesular dia sampai mati baru dia mati. Ini pendapat lah. Ini cerita-cerita orang. Jadi sejarah memang tu. Sebab kita dulu tentang sejarah tu kita tak apa peduli sangat kan. Jadi cerita-cerita mulut-mulut orang lah. Jadi sejarah kita macam tu. Ada satu fakta lagi yang dikaitkan dengan tahun kewafatan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini, iaitu berdasarkan catatan ulama besar dari Mekah Mukarramah yang berasal daripada keturunan Padang Indonesia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani yang wafat 1410 Hijrah rahimahullah, dalam kitabnya yang berjudul Iqdul Farid, pada bicara sanad-sanad atau salasilah riwayat ilmu yang diambil secara berantai dari guru ke guru. Beliau menyebut dalam sanadnya bagi kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali dan Syekh An-Nawawi Al-Bantani meninggal dunia pada 1315 Hijrah, yang sempat berguru dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kedua-duanya adalah syekh yang digelarkan dengan Al-Mu'ammar, iaitu syekh yang berumur panjang. Jadi syekh cerita ni semua syekh yang umur panjang. Syekh Nawawi Al-Bantani tiada disebut tahun kelahirannya, cuma dikatakan sejak kecil telah berangkat ke Mekah mengaji. Nah, sekarang kalau dikatakan umur Syekh An-Nawawi itu 100 tahun. Ni Syekh Nawawi ni Indonesia lah, bukan Imam Nawawi Dimash tu. Nama sama tapi orang lain-lain. Syekh An-Nawawi Al-Bantani ni pun ulama terkenal juga di Mekah dulu. Ulama daripada Indonesia tapi mengajar di Mekah, alim, boleh mengajar orang Arab. Jadi dikatakan umur dia ni, umur Syekh An-Nawawi itu 100 tahun. Antara ulama-ulama yang panjang umurnya. Maka beliau lahir pada tahun 1215 Hijrah
Dan kalau ditakdirkan Syekh An-Nawawi mengaji di Mekah dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pada umur 20 tahun, maka dapat kita mengambil kesimpulan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani masih hidup sehingga 1235 Hijrah, iaitu 1819 masih. Maka ada benar pendapat mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani meninggal setelah tahun 1235 Hijrah. Wallahu a'lam. Kata pengarang kitab ni, hanya Allah yang mengetahui hakikat sebenarnya tentang tarikh kewafatan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Namun telah disepakati bahawa beliau adalah seorang ulama besar di Nusantara ini, dan keterlibatannya dalam peperangan melawan Siam yang kafir itu tiada perlu diragukan lagi. Semoga Allah mencuci rahmatnya yang luas untuk beliau dan menempatkannya dengan sama-sama dengan arwah para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit biar data hidup pengarang kitab yang kita akan baca ini. Mudah-mudahan kita ambil berkat daripada ilmu dia. Kita kena tahu siapa pengarang ni. Mudah-mudahan inilah yang membakar semangat kita untuk mengetahui isi kandungan kitab yang hebat ini, yang berkat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita juga manfaat daripada pembacaan ini, tuan-tuan. Jadi sekadar itu sahaja yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf silap dan salah. Mudah-mudahan apa yang dikongsi menjadi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa adaban liqarribuna ilaik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal rasyidin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui keadaan kami. Ya Allah, Engkau mengetahui kami yang berhimpun dalam majlis ini. Ya Allah, seandainya di kalangan kami ini yang susah kehidupannya, ya Allah, Engkau permudahkanlah. Ya Allah, seandainya di kalangan kami ini, ya Allah, yang sakit, ya Allah, Engkau maha penyembuh, sembuhkanlah sakit mereka. Ya Allah, seandainya di kalangan kami ini yang sempit rezekinya, ya Allah, Kau ya Allah maha kaya, kayakanlah mereka dengan rezeki yang halal dan berkat daripadamu. Ya Allah, seandainya di kalangan kami ini yang mempunyai sebarang hajat dan kesukaran yang Engkau mengetahuinya, ya Allah, Engkau maha mendengar, maha mengetahui, kena bantulah mereka. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat mereka, ya Allah, dan permintaan mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami daripada api neraka-Mu, ya Allah, dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarraqan معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا ما يتبعنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.